wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'la wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima tuan muslimat saudara-saudara sekalian yang Allah sekalian. Dalam kuliah lalu tentang pendidikan anak-anak ini kita lihat 3 aspek kelemahan yang berlaku yang perlu diperbaiki. Yang bermula dengan kelemahan institusi pendidikan itu sendiri, dan yang kedua kelemahan pendidik, dan yang ketiga kelemahan anak-anak itu. Dan dalam Islam ini tuan-tuan Rasulullah diajar kita supaya memilih tempat pendidikan yang terbaik. Dia sebagai contohnya kisah yang ada dikemukakan pada muka surat 45, kisah bagaimana seorang pendidik yang namanya Hasan Basri radhiyallahu anhu. Al-Hasan Basri ini adalah seorang ibu yang telah pun mendapat pendidikan daripada isteri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha ini merupakan seorang wanita yang hebat yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas kewafatan suaminya. Suaminya meninggal dunia dalam perang Uhud, cedera parah dalam perang Uhud, lalu sakit dan kemudian mati. Rasulullah SAW pernah mengajar kepada Ummu Salamah dan Ummu Salamah ini agar berdoa bila ditimpa satu musibah, iaitulah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ampunkan aku pada perkara yang berlaku ini, berilah aku pengajaran yang terbaik sebagai gantinya. Baik, ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada hidup pada zaman Nabi SAW. Ummu Salamah berkahwin dengan Nabi. Ummu Salamah ni kisah perkahwinan Nabi begitu menarik, bahawasanya bila dibina oleh Nabi daripada doa yang telah diucapkan itu, ya Allah, ganjari aku atas musibah yang berlaku, gantikan untukku yang satu yang baik daripadanya. Mana ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Sekalipun Abu Salamah ini seorang yang begitu hebat, tetapi tentulah Rasulullah lebih hebat daripadanya. Jadi kita pun kalau ditimpa musibah, amalkan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarilah aku atas musibah yang berlaku ini, gantikan untuk yang lebih baik daripada ini. Kita hilang sebab kita hilang kawan, kematian, ditimpa sesuatu ujian, amalkan doa ini tuan-tuan. Maka Ummu Salamah pun dibina oleh Nabi SAW. Dan ternyata pembinaan yang dilakukan itu akhirnya diterima oleh Ummu Salamah dengan 3 alasan. Walaupun alasan-alasan diberi oleh Nabi, Nabi telah menjawab semua. Yang pertama, wahai Nabi, saya seorang wanita yang cepat cemburu. Maka jawapan Nabi SAW tidak masalah untuk kau cemburu. Tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, haram tuan-tuan sembahyang jemaah awal belum melakukan tuan-tuan sembahyang ni haram. Hukum dia haram, ya. Tolong jangan sembahyang. Hukum dia haram, mazhab Syafi'i haram kita mengadakan jemaah yang pertama belum sembahyang. Kalau tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan sembahyang sendiri, tuan-tuan ini hukum fiqh. Bukan hukum saya, ini hukum fiqh. Ya, hukum dia haram kita mengadakan jemaah sedangkan jemaah pertama belum lagi habis sembahyang. Kalau nak sembahyang, sembahyang sendirian. Nak sembahyang sendirian. Tolong dengar arahan, ya. Baik, kita kembali kepada kisah yang dikemukakan itu, bahawa akhirnya Ummu Salamah pun mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, jawab kepada saya 3 perkara. Yang pertama, saya seorang wanita yang cemburu. Maka jawapan Nabi SAW, moga-moga Allah menghilangkan cemburu. Kerana Nabi mempunyai beberapa orang isteri. Yang kedua, wahai Nabi SAW, saya seorang wanita yang mempunyai ramai anak. Maka jawapan Nabi SAW, anak-anakmu adalah anak-anakku juga. Ya, tuan-tuan yang maksudnya, lalu Nabi pun mengahwini Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bila Nabi wafat, Ummu Salamah adalah seorang pembantu rumah, khadimah, ya. Dan khadimah ini telah pun dikahwinkan oleh Ummu Salamah dengan khadam kepada Zaid bin Sabit, juga sahabat Nabi. Mereka pun memperoleh anak.
Dan anak ini dinamakan oleh Ummu Salamah sebagai Al-Hasan. Ya, tuan-tuan dengar ayat, mengadakan jemaah sebelum jemaah yang ini haram. Ini hukum fiqh, ya. Baik. Kalau tuan-tuan nak sembahyang mestinya. Kalau ada urusan cepat sembahyang mestinya. Jangan buat jemaah sebelum jemaah yang pertama. Ini mazhab Syafi'i punya hukum, ya. Baik, tuan. Jadi dalam perkara yang telah pun saya jelaskan tadi, Nabi SAW akhirnya, ya, Nabi bila Nabi wafat, Ummu Salamah ada membantu Umar dikahwin dan dapat anak. Ummu Salamah namakan sebagai Al-Hasan. Al-Hasan, ya. Al-Hasan ini kemudian bila nenek angkatnya ini, iaitu Ummu Salamah isteri Nabi, berada bersama dengannya, ibunya pergi ke pasar mencari barang-barang untuk dimasak. Al-Hasan menangis, maka Ummu Salamah ambil letak dia dekat susu Ummu Salamah. Dan ternyata susu keluar daripada tubuh wanita yang sudah tua ini, iaitu isteri Nabi. Jadi maknanya Al-Hasan Al-Basri ini adalah anak susu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Dan bila Ummu Salamah meninggal dunia, Al-Hasan tidak sanggup, tidak sampai hati untuk duduk di rumah yang mana Ummu Salamah sudah tidak ada. Dia pun berpindah ke tempat yang namanya Basrah. Dan mulai waktu itu dia dipanggil sebagai nama Al-Hasan Al-Basri. Jadi Al-Hasan Al-Basri, tuan-tuan, sewaktu kecil lagi dia sudah memiliki kebiasaan yang luar biasa. Iaitulah dia mengajar di Masjid Basrah. Dia mengajar dalam masjid. Satu hari datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali datang ke masjid. Tiba-tiba dia lihat seorang budak yang belum tumbuh janggut dan misai dalam usia 12 tahun sedang mengajar dan orang-orang tua mendengar. Lalu Sayyidina Ali pun terkejut. Sayyidina Ali melihat budak kecil mengajar dalam masjid. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni seorang yang alim, antara sahabat yang paling faqih. Sayyidina Ali terkejut. Sayyidina Ali panggil dia, "Wahai anak, bagaimana kamu boleh mengajar sedangkan di hadapan ramai orang tua?" Sayyidina Ali bertanya kepada dia soalan-soalan, semua dijawab dengan baik. Ya, maka Sayyidina Ali pun mengatakan kepada dia, "Teruskanlah pengajianmu kalau begitu. Ya, kamu hendaklah terus mengajar. Kerana ilmu yang ada padamu ini mengatasi ilmu orang-orang lain." Nampak tak, tuan-tuan? Apa yang kita nak bawa kisah di sini, pentingnya institusi pendidikan diperbaiki, diperbetulkan. Bukan sesiapa sahaja yang ada sini dia boleh mengajar, dia kena faham. Kerana apa yang diajar itu merupakan akan diikuti oleh orang ramai. Ya, jadi kita sedang bincangkan kesilapan institusi pendidikan yang tidak berkesan. Maka penting bagi kita upaya untuk menyokong, memperbaiki, membetulkan mana yang kurang itu, termasuklah menegur. Ya, kalau pemimpin lagi besar tanggungjawabnya untuk memastikan silibus yang diajar itu mendekatkan yang belajar ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah minggu lalu saya terangkan apa wawasan yang ada dalam pendidikan Islam. Contohnya dikemukakan oleh seorang yang baru masuk Islam, Cat Steven, namanya Yusuf Islam. Apakah wawasan dalam pendidikan Islam? Saya telah terangkan pada kuliah yang lalu. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Kita pergi pada muka surat 47, peranan media. Ya, media ini kita bagi kepada dua, tuan-tuan mau faham, satu media elektronik, satu media cetak. Media elektronik ni ada peranan dia, media cetak pun ada peranan dia. Ya, peranan media ni yang pertama memberi ilmu dan kemahiran, membentuk akhlak yang sempurna bagi seseorang. Ya, sebagai alat untuk menyampaikan, memperkenalkan Islam. Kalau tuan-tuan lihat dalam Facebook, umumnya Facebook saya baru satu iklan dari negara Arab. Ya, tuan-tuan pergi ke Ustaz Sahazan Facebook, tuan-tuan akan jumpa satu iklan. Dua orang anak muda sedang menonton game, sedang main game. Tiba-tiba sedang main game ini, bertarung habis-habisan, tiba-tiba kedengaran suara azan berkumandang. Maka dua-dua anak muda ini terkejut mendengar azan, berhenti main game. Dalam iklan tersebut dipamerkan seolah-olah macam remote alat yang digunakan untuk menekan game itu terhenti, terapung udara begitu dengan popcorn je sekali. Melompat kedua-duanya pergi menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pergi sembahyang masjid, tunjukkan sampai sempurna sembahyang, balik sambung balik sebelum main game. Kalau iklan ini disiarkan dalam media kita, tuan-tuan, ramai orang jadi baik, tuan-tuan. Kalau saya kata iklan yang nampak perfect ajak kepada salat seperti ini, kalau iklan seperti yang pernah kita saksikan 10-12 tahun yang lalu pun dah memadai untuk mengajak orang menjadi baik.
Contohnya beriklan ni, iklan sebuah kereta besar jumpa kereta kecil dalam perjalanan nak balik kampung lain. Maka kereta besar tidak mahu ke tepi, kereta kecil yang ke tepi. Kereta kecil pun tepi, dia pun turunkan side mirror dia, dia parkkan dia punya side mirror dia, turunkan window dan mengucapkan kepada kereta besar, Assalamualaikum, selamat hari raya. Keluar di bawah itu motor, pulanglah ke kampung dengan hati yang mulia. Iklan ini ternyata menurut laporan polis trafik menurunkan kadar kemalangan jalan raya 30%. Tuan-tuan nampak kesan iklan, impact iklan, the power of iklan, ya, dalam mengajak orang untuk menjadi baik. Tapi malam iklan-iklan sebegini hanya dipamerkan pada musim perayaan semata-mata. Lain daripada itu, iklan shampoo tunjuk badan orang perempuan, iklan nak bagi anti-aging, tunjuk gambar perempuan. Apa ni anti-aging, tuan-tuan? Apa anti-aging? Anti-aging apa ni? Lawan tua kan? Lawan penuaan. Ada ke tuan-tuan dalam Islam lawan penuaan ni? Orang patut bila kita menjadi tua, kita menjadi makin bangga, makin rasa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khairukum man tala umruhu hasuna amaluhu. Orang yang paling baik dengan kamu yang panjang umurnya dan ingat daripada Allah Subhanahu. Tapi malam ini dalam konteks pendekatan pada ini tak kisah benda yang dilakukan itu semua tak fikir. Sama ada benda itu haram, halal, semua yang sama pasal nampak mulia. Tuan-tuan, seorang isteri wajib menghias diri di hadapan suami bagi nampak suami itu gembira, senang. Tidaklah teringat yang ada di luar. Dalam hadis yang sahih mengatakan kalau seorang suami mendapati, seorang lelaki mendapati di luar ada perempuan yang menarik perhatiannya, syahwatnya, balik ke rumah hendaklah dia mendatangi isteri. Ya, fa inna ma'aha mithla ma kana ma'aha. Pada isteri dia ternyata ada benda yang sama yang dilihat pada orang perempuan yang telah naik mengakibatkan syahwat. Dalam hadis, orang perempuan memang disuruh untuk berhias ini suami. Kan? Perempuan ni tiga tanda yang baik. Idza nazarta ilaiha as'alatka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza taraktaha hafizatka fi maliha wa 'irdiha wa nafsiha. Dalam hadis yang sahih menjelaskan tiga sifat orang perempuan. Kalau ada, dia adalah perempuan yang salihah. Kamu lihat dia, kamu masih senang, gembira, seronok. Kamu suruh, dia taat. Kamu tinggalkan dia di rumah, dia akan jaga maruah dirinya dan harta kamu. Memang orang perempuan disuruh untuk berhias untuk suami. Tapi tidaklah berarti kita kena buat benda-benda yang Allah SWT larang perempuan. Beritahu pada isteri-isteri kita di rumah. Jangan tanam silikon sana, tanam silikon sini dan tunggu nak bagi nampak hebat bergaya sampai itu. Kan tuan-tuan? Ya, itu juga jangan ubah hidung ini, tajamkan, tegakkan hidung itu. Dipotong di cukurnya alis ini, kening ini. Ambil pensel kanak-kanak, letak kasih macam-macam color tadi. Haram pun tuan, ini haram. Dalam Quran mengatakan wala amrunahum fala yughayyiruna khalqallah maksud Nisa. Bahawa syaitan ini kerjanya untuk mengubah jadi manusia. Dia seronok mengubah kejadian supaya nampak cantik, nampak perfect. Ya, kita makan makanan-makanan yang boleh menyebabkan kita sihat itu bagus, itu dituntut. Tapi tidaklah makna disuruh kita untuk masuk dalam skim anti-aging, kumpulan anti-aging. Seolah-olah tidak reda dengan apa yang Allah telah jadikan. Kan? Bagi orang lelaki pun disuruh kita untuk menginaikan rambut. Nabi SAW suruh inaikan bagi orang yang rambut putih, uban, janggut, misai pun termasuk sekali. Nabi suruh warna sufrah dan juga hamrah, kuning dan juga kemerahan. Wajanni bersawat, hendaklah kamu menjauhi warna hitam, kerana menghitamkan rambut dengan warna hitam itu pun haram. Dan Syafi'i mengatakan haram. Al-Imam Syukani menulis dalam kitabnya Nailul Awtar, hadis ini menunjukkan warna rambut yang hitam itu adalah haram. Ya, ini dalam kita bawakan tuan yang mulia Allah sekalian, kisah tentang pentingnya media, mengajak kita kepada akhlak yang baik, mengajak kita kepada kesempurnaan diri, mengajak kita untuk kenal bagai-bagai tanggungjawab dalam hidup, menghormati orang yang tua. Ini besar tentang peranan media. Tapi apakah daya pada hari ini kita mendapati media kita tengah hari seperti cerita hantu. Dulu cerita hantu malam-malam, sekarang cerita hantu tengah hari buta seperti ini. Anak-anak kita lihat cerita hantu, kuda terbang, ular boleh bercakap, keris boleh terbang, tengah hari seperti ini tuan-tuan. Apakah daya kita? Ya, di luar kita datang ke masjid, datang ke kuliah, tapi anak-anak kita di rumah dididik oleh media yang begini hari tujuh.
Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ulama seperti Allah Nasrullah ini mengatakan haram memiliki TV. Ini apa Nasrullah. Tapi pandangan tersebut saya tidak tulis dalam buku yang saya ringkaskan ini. Anakku hebat, anakku saleh. Tidak. Kalau semua nanti jadi masalah yang kritikal, kontroversi. Tapi ulama seperti Allah Nasrullah mengatakan memiliki TV itu adalah haram. Kerana kita menyatakan anti-Yahudi. Tapi di rumah kita bagai-bagai agen Yahudi ini masuk. Filem-filem seperti ini masuk. Dan kita tidak berhasil untuk melawannya. Jadi sebaik-baik bapa yang cemerlang adalah yang meletakkan panduan di rumah, garis panduan untuk anak-anak. Filem yang begini boleh tengok. Cerita macam ni boleh tengok. Waktu seperti ini diharamkan tengok. Di rumah apa ini? Memanglah yang haram itu Allah dan Rasulullah tetapkan. Tapi Allah juga mengharam perkara yang barat. Maka bapa sebagai bapa pemimpin mengharamkan waktu ini kamu tengok televisyen. Menjelang pukul malam saja semua televisyen ditutup. Televisyen tak boleh ditutup dan kamu hendaklah membawa di rumah, baca Al-Quran dan sebagainya. Kalau pelakon masuk TV, jangan tengok televisyen tersebut, filem tersebut. Contoh ini kawalan-kawalan yang wajar kita adakan. Ada pelakon-pelakon yang menghina isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan tahu, saya pun tak pernah tengok. Saya mendengar daripada pihak-pihak tertentu mengatakan, dia boleh kata saya ini umur saya boleh berkahwin. Khadijah itu satu bangka pun dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu gempar Malaysia ini dengan kenyataan yang biadab seperti itu. Ya, maka kita ayah ibu dalam mengawal, memastikan bahawa sebaik-baik contoh yang kita ikuti ini adalah salafus salih. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran ini pun tinggalkan. Ya, inilah kriteria yang mampu kita adakan pada zaman fitnah. Tanggungjawab kita masih lagi ada. Kita jadi guru, kita beritahu kepada anak murid kita tentang kriteria-kriteria filem-filem yang dibenarkan dan filem-filem yang dilarang keras dalam Islam. Baik, ini peranan media yang perlu kita fahami. Kerana kita hidup pada zaman yang segini. Dan Nabi SAW telah beritahu bahawa fitnah ini akan berlaku seperti qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya'udir dinahu bi'arad dunya qalil. Zaman fitnahnya menyaksikan semua kita tidak apa lagi daripada fitnah tersebut. Yang riba dia jadi macam debu-debu berterbangan. Kamu nak lari pun tetap kena debu tersebut. Ya, bangun pagi dengan keadaan Islam, petang nanti kafir. Menghadapi waktu petang dengan Islam, malam nanti kafir. Dan pagi esok sudah kafir. Menjual agamanya dengan peruntukan, dengan kelebihan dunia yang sedikit. Ini Nabi SAW sudah jelaskan. Jadi tuan-tuan, dalam bab yang ketiga dari buku Anakku Hebat, Anakku Saleh. Kalau tuan-tuan menggunakan buku ini ada di dalam hasil. Kita diskusi pada hari ini merupakan hari yang ke-7. Hari Rabu ni adalah yang terakhir dalam bulan ini. Kita nak diskusi buku ini. Ya, pada bulan depan tuan ada subjek yang baru yang akan dibawa oleh ustaz yang lain. Jadi dalam bab yang ketiga, aspek pentarbiahan, aspek-aspek yang kita nak kena tarbiah. Saya petikkan di awal ni pandangan saya Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Saya Qutb ni adalah seorang Arab keturunan India. Datuknya orang India, dia berhijrah ke Mesir. Kerana zaman dahulu orang Islam ini dia tidak ada border dalam travel ke mana-mana pun boleh. Dulu tak ada pasport macam kita sekarang ni kan. Kalau kita rasa kita nak pergi ke Mekah, dulu ke Mekah pun dulu lah ke Mekah. Tak ada pasport pada masa itu. Zaman kerajaan Islam Utsmaniyah dulu. Kalau kita nak pergi ke Mesir pun pergilah ke Mesir. Dulu ada Mesir, Masautilah di Mesir. Kerana orang Islam ini dia punya IC adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Datuk pada Syed Qutb ini berhijrah ke Mesir. Duduklah dia di Mesir. Lalu dia memperoleh perkahwinan, menerusi perkahwinan yang besar, dapat anak-anak keturunan. Akhirnya lahirlah Syed Qutb sebagai seorang Arab yang mempunyai penguasaan yang tinggi bermasalah dari keturunan India. Ini Syed Qutb. Daripada kecil dia hafazkan Al-Quran oleh Datuk yang cenderung kepada Islam ini. Dan daripada sekolah rendah lagi dia berminat kepada sastra Arab. Syed Qutb. Syed Qutb ini belajar jauh untuk mendapat master dari Amerika dalam tahun 50-an, 60-an. Umur 60 tahun 60-an lagi dia sudah dapat master. Hampir membuat PhD-nya. Tetapi kerana beberapa konflik yang berlaku di Mesir itu, dia telah ditangkap.
dipenjarakan. Dalam penjara Sayyid Qutb menulis tafsir yang terkemuka namanya Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran. Ya, kekuatan yang ada di Zilalil Quran ni kalau kita baca dalam bahasa Arab itu, kita dapat lihat Sayyid Qutb memahami Quran. Menjadikan bahasa Quran itu dihidupkan, dia dalam suasana dia hidup. Ya, naqlu aswar al-ma'aniyah ila aswar al-mahsusah. Kekuatan yang dari Sayyid Qutb ini, gambaran Quran itu dibawa kepada alam realiti yang kita dapat lihat. Kerana semua kekuatan Al-Quran ini pada taswir faninya tuan-tuan. Jadi Sayyid Qutb seorang yang begitu mendalam bahasa Arab, menyebabkan dia boleh memahami Quran itu begitu baik. Kita baca Fizul Al-Quran itu, kita rasa kita bersama-sama dengan Rasulullah memperjuangkan Islam. Ini kalau kita baca di seluruh bahasa Arab yang awal. Tapi kalau kita baca dalam terjemahannya, kadang-kadang banyak kata-kata yang tidak mampu diterjemahkan dalam bahasa kita. Baik, di sini dikutip, bagi anak yang sudah memahami instruksi minta izin ibu bapa untuk dan keluarga untuk memasuki bilik mereka. Tetapi ialah adab yang dilakukan oleh banyak manusia dengan dakwaan anak masih kecil. Sedangkan ibu bapa tidak tahu yang anak-anak telah mula berfikir sehingga menyebabkan mereka ditimpa penyakit jiwa melihat aurat yang diharamkan untuk melihat itu. Ini adalah satu mukadimah yang penting kepada tarbiyah. Nabi SAW diajar kita anak-anak ni pada peringkat umur yang berbeza yang telah dijelaskan pada awal-awal dahulu, daripada lahir sampai usia 7 tahun, 8 tahun baru ke 15, 16 baru ke 21. Ini memerlukan kepada pendekatan yang berbeza-beza. Anak-anak ini kita nampak dia kecil, tetapi sebenarnya anak-anak yang kecil pada hari ini sudah pun menguasai banyak benda yang anak-anak kecil dahulu tidak memahami. Kerana televisyen, kerana pengaruh internet, kerana macam-macam pengaruh, kadang-kadang kefahaman mereka ni begitu mendalam kepada benda-benda yang tidak patut mereka fahami. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita supaya mengambil pendekatan yang disebut di sini jiwa, akal dan fizikal. Pada muka surat ke-50, tarbiyah dalam Islam menolak sebarang bentuk pemisahan antara ruh dan jasad. Ia memandang manusia sebagai entiti yang terdiri daripada ruh dan jasad. Dengan sebab itu, tarbiyah Islam mengumpulkan antara mendidik jiwa dan ruh, melatih akal, menguatkan badan. Dia mementingkan semua ini dan menepikan satu pun daripada kepentingan yang lain. Aspek yang ditarbiyah itu jasmani, rohani, kemudian mental dan juga akal, iman, ruh dan juga akhlak, dan pendiriannya dari sudut kemasyarakatan juga diambil kira. Tarbiyah Islam adalah satu sistem yang lengkap melalui falsafah pendidikan, matlamatnya sistem-sistem pendidikan negara lain. Sebagai contohnya pendidikan jasmani, Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'min al-qawi khairul wa hamdulillah min al-mu'min al-dha'if. Lelaki seorang yang kuat, yang sihat, lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang lemah. Ini adalah perkara yang perlu diambil berat dalam Islam. Kadang-kadang ada di kalangan kita bapa yang tidak ambil berat. Anak-anak sakit sikit tak apalah. Sakit lama sikit tak apa, nanti dia punya antibody boleh bertindak sendiri. Bukan betul benda seperti ini tuan-tuan. Kan? Sebenarnya ayat ini dituntut untuk mengambil berat kesihatan anak-anak. Ya, dan berat kesihatan anak-anak jangan dibiarkan begitu saja. Kerana dalam Islam, anak yang sihat, yang kuat lebih baik daripada anak yang lemah. Seorang yang kuat lebih baik daripada seorang yang lemah. Kadang-kadang demam tidak ada yang perlu dibiarkan saja. Rupanya demam ni dia boleh mengandungi virus yang boleh melemahkan akal sebagai contoh. Bila tak ada berat, anak ni pun terencat dari seluruh pembangunan fizikal. Alangkah berdosanya seorang ayah yang tidak berat masalah seperti ini. Walaupun seorang ayah itu sudah bercerai dengan isterinya, seorang suami yang bercerai dengan isterinya, dia wajib mengambil berat kesihatan anak-anak yang dijaga oleh isteri. Ini yang harus kita fahami. Ini bila dah bercerai, habis putus sekali-kali. Kamu punya tanggungjawablah untuk menjaga anak ini, ubatannya, makanannya, keraiannya, pendidikannya, kamu yang berat. Ini walaupun yang zalim tu. Kafa bil mar'i asiman ayutai man yaqut, dalam hadis sahih mengatakan, amatlah besarnya dosa seseorang yang dia membiarkan amanah itu tidak dijalankan, dibiarkan anak-anak dia yang berasal daripada keturunan dia dibiarkan. Alhamdulillah dia ada orang lain alhamdulillah. Ini salah tentang hukum. Haram hukum, dosa hukumnya seorang ayah yang membiarkan anak-anak itu di seluruh penyakit yang menimpa dan sebagainya.
Baik. Sebenarnya pendidikan jasmani ini telah pun diambil berat oleh Islam sebelum perkahwinan. Sebab ada hadis mengatakan takhayyaru min tafikum. Pilihlah untuk meletakkan benih-benih kamu. Pilihlah tapak yang betul untuk meletakkan benih-benih kamu. Maksudnya di sini isteri yang sihat berbadan. Disuruh kita pada hadis yang awal kita bincang dahulu penilaian pada 4 perkara. Jamaliha wa hisabiha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhati tariban dilak. Jadi isi biasa kita pada cantik, keturunan itu sihat. Kita tengok keturunan itu sihat. Bukan keturunan yang penyakit sebagai contoh. Itu sebab dalam Islam ada tempoh dipanggil tempoh bertunang. Bertunang itu untuk kita mengenali sedikit bakal pasangan kita. Ya, dahulu kita kenal dia kat universiti, nampak dia sihat. Tapi bila kita bertunang, barulah kita dapat tahu berbagai-bagai perkara yang mungkin berlaku dalam keluarga. Ada second opinion. Ada ruang untuk kita berfikir semula. Kalaulah berlaku perkara yang tidak elok sebagai contoh. Itu sebab Islam mengajar kita ada fatratul khitbah, ada tempoh untuk bertunang. Dalam Islam juga diajar isteri yang hamil tidak makan makanan berkhasiat. Ya, dalam Quran pun Allah Taala tolong gaya, ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu salihan. Wahai orang beriman, disuruh kamu sebagai disuruh kepada Rasul makanlah makanan yang baik. Kerana makanan yang baik itu menghasilkan tubuh yang lain yang taat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, disuruh ibu itu untuk menyusukan anak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Liman arada an yutimma radha'ah. Bagi ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak yang lahirkan itu selama 2 tahun yang paling baik. Ya, jadi ini adalah perkara yang diambil pula di masyarakat barat. Padahal Islam sudah menyatakan lama 1400 tahun yang berlalu. Ya, malam ini kita pada ini kadang-kadang dengan perlombaan hidup kita nak mewah, rezeki itu cukup, tapi kita rasa tidak cukup. Maka isteri pun terpaksa bekerja. Ya, bila isteri terpaksa bekerja, anak-anak tak abad. Maka penyusuan di swasta kepada lembu-lembu yang ada di luar sana. Tuan-tuan bahasa yang senang faham kan? Lembu dah ambil kerja perswastaan susu untuk anak-anak itu. Ini kita bimbang, kan? Padahal sebaik-baik minuman yang diminum itu susu ibu, semua orang tahu. Dan kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan surprise pada hari ini. Ya, kabarnya daripada dapatan yang dibuat di hospital kerajaan, termasuk hospital Selayang, menunjukkan bahawa orang bukan Islam, utamanya orang Cina yang berpendidikan tinggi pun tidak lagi bekerja pada hari ini. Kerana untuk menjaga anak-anak. Bayangkan orang Islam tidak mengambil perkara seperti itu. Berapa sangat kita ni gaji? Ya, kadang saja isteri ini kita kena didik dia supaya janganlah dunia ni utamakan. Jangan sebab dia nak bergaya. Kalau tak bekerja malu, nanti orang tanya dia malu. Padahal dia kena berbangga, dia menjalankan tanggungjawab besar di anak-anak di generasi. Belajarnya tinggi kadang-kadang, tapi anak dididik oleh orang SK yang tidak ada. Siapa yang harus disalahkan? Tuan-tuan lihat, itu berlainan daripada orang yang tidak mampu. Kalau dah tak mampu itu lain perkaranya. Tapi bagi yang mampu, tuan-tuan, jadikan perkara ini sebagai renungan. Ya, malailah apa yang kita dapat, cukuplah apa yang kita ada. Ya, tanggungjawab menjadi anak-anak ini satu tanggungjawab yang besar. Ya, baik. Kemudian diajar kita juga dalam Islam yang terakhir dalam bab pendidikan jasmani ini menjaga kesihatan tubuh badan. Itu sebab dalam Islam ini disuruh kita berkhatan. Khamsun min al-fitrah, al-khitan, al-istidad, wa qasr syari' wa taqlimul asfar, wa natful irid. Islam ini mengajar kita pendidikan jasmani yang hebat. Disuruh kita jaga 5 perkara, 5 merupakan sunatullah, fitrah. Yang pertama berkhatan. Orang disuruh berkhatan, masalah berkhitan. Yang kedua iaitu memotong bulu ali-ali. Yang ketiga, menipiskan misai. Bukan dicukur misai itu tuan-tuan, dinipiskan. Jangan bagi tebal misai itu tidak ikut sunnah. Misai tebal, kadang-kadang minum air, sebelum air masuk tekak, misai benar-benar minum air. Ini selalu ditegur. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Misai itu dinipiskan. Dinipiskan, maknanya dinipiskan. Janggut itu yang digalakkan untuk tebalkan. Ya, bila tanya kepada Abdullah bin Umar macam mana Nabi punya janggut, dia kata gini, pegang sini, gunting ke awal.
pegang ni gunting ke bawah. Tapi orang boleh pegang ni gunting ke atas. Apa dah tuan-tuan, bukanlah wajib yang menyambut itu, tidak. Tapi dia adalah tanda seorang itu ikut sunnah Nabi SAW. Baik, yang ketiga iaitu, yang keempat iaitulah memotong kuku. Potong kuku. Potong kuku ni bukannya satu wajib, tapi dia sunnah. Perkara yang Nabi amalkan. Dan bila mengamalkannya dapat sunnah, ada sunnah. Ya, sunnah lain daripada sunnah, tuan-tuan kena faham. Sunnah itu adalah amalan Nabi SAW. Kadang-kadang sunnah itu bukan wajib. Apa sunnah yang bukan wajib? Contohnya Nabi ni bila dah pergi pegang, tak boleh balik semula. Dah pakai baju besi, tak boleh ustaz balik semula. Wajib pada Nabi. Itu sunnah Nabi. Itu juga Nabi wajib bangkit dulu malam untuk tahajud. Itu sunnah Nabi, amalan Nabi. Sunnah itu maksudnya amalan. Faham tak tuan-tuan? Sunnah Nabi ni kadang-kadang bukan wajib. Nabi untuk Nabi bangun malam itu wajib. Amalan Nabi yang bernama Qiyamul Lail itu wajib untuk Nabi SAW. Tapi bagi kita sunnah. Sunnah Nabi itu wajib untuk Nabi, tapi sunnah. Faham tak tuan-tuan? Jadi tak semestinya satu sunnah itu adalah, tidak semestinya satu sunnah itu adalah sunnah. Tapi semua sunnah adalah sunnah. Faham tak? Belit ni tuan-tuan hari ini. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang dipanggil sebagai sunnah Nabi dan sunnah untuk kita lakukan. Ya, contoh seperti berkhatam di sini sebagai pengecualiannya adalah satu yang wajib dilakukan untuk kita. Lelaki wajib berkhatam. Ada kaedahnya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Benda yang kita boleh sempurnakan tanpanya maka perkara tersebut wajib. Contohnya ambil wudu ni hukum sunat. Tapi kita nak sembahyang zuhur tu wajib hukumnya, maka wajib ambil hukum itu. Nampak tak tuan-tuan? Ya, itu juga dalam khatam. Kita nak sembahyang kena suci. Kalau tak berkhatam, kemaluan itu kotor, aurat itu kotor, ya, maka dia menghalang sahnya sembahyang, maka jadilah wajib khatam. Baik, yang terakhir sekali iaitu mencabut tiap. Ini juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang disunat kepada kita untuk melakukannya. Semuanya adalah langkah-langkah pembersihan jasmani. Ya, yang mana pembersihan jasmani itu penting ke arah kekuatan di secara fizikal. Ya, setakat ini dulu yang baik untuk Allah SWT. Tuhan bersih sambung pada hari Rabu untuk hari terakhir insya-Allah. Ya, tuan-tuan boleh wawarkan biar kita terakhir untuk mencari tahunan yang pada hari Rabu yang dekat. Ya, sebelum bulan berikut ini sambung oleh sisa hari yang lain. Ya, saya umumkan sekali tuan-tuan. Di bawah sana ni ada jualan majalah solusi. Bagi tuan-tuan yang belum tahu majalah solusi, inilah majalahnya. Nomor 17, nomor 16, nomor 19. Majalah ni semuanya menekankan 5 perkara. Satu daripadanya dia adalah perspektif Quran dan hadis. Nomor 2, majalah ni penuh hukum hakam, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Yang ketiga, majalah ni penuh dengan kisah salafus saleh. Yang keempat, dia banyak informasi. Yang kelima, mengandungi lebih daripada 20 disiplin. Yang tuan-tuan lihat perbuatan Islam, fiqh, amalan dan sebagainya. Dan ruangan tafsir yang saya sampaikan di IKIM pun dari di awal majalah ini. Ya, kalau tuan-tuan minat ada di Anjung di sana, ada sahabat yang membuat. Yang moga-moga kita dapat sama-sama meluangkan